Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, menyambung pada ayat 41, 42, 43 dan 44 dari surah Yasin. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, sila buka jilid ke-8 muka surat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق Allahul Azim. Dan satu tanda kebesaran Allah yang maha besar bagi mereka adalah kami angkat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka pandu seperti bahtera itu. Dan jika kami kehendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tiada pula dapat diselamatkan. Tapi kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai pada satu ketika. Sungguh-sungguh hati dan dikasih kita telah belajar dalam usul Al-Quran sama ada ia mubtada atau khabar pada perkataan ayah ini. Ia mengandungi 3 makna kata Imam Al-Mawardi. Iaitu yang pertama, ibrah lahum li'anna fil ayati i'tibaran. Itu satu ibrah, pengajaran, ataupun ni'mah. Ni'matun alaihim li'anna fil ayati in'aman. Kerana penekanan diberikan untuk tafkhimkan mubtada itu ataupun khabar dalam i'rab yang telah kita pelajari, ia merupakan satu nikmat yang diungkit. Kerana selepasnya merupakan himpunan lagi nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Ataupun yang ketiga, ia merupakan inzarul lahum li'anna fil ayati inzaran. Ia juga mengandungi komponen inzar, iaitu ancaman, satu amaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka melihat, kerana ada ayat-ayat bersifat demikian. Inilah kekuatan yang ada dalam uslub Al-Quran, iaitu kalau kita perhatikan di sini mengandungi targhib, dalam masa yang sama dia merupakan tarhib. Ini ta'qib, at-tarhib ba'da targhib adalah satu uslub yang sangat sempurna dalam pendidikan. Juga ditekankan oleh para murabbi, para ulama dalam bab pendidikan seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bab pendidikan anak-anak menekankan betapa pentingnya kita mengambil pendekatan tersebut. Targhib maknanya memberi berita-berita gembira, memberi kepada mereka ni motivasi, tasliyah. Tapi andai ada keculasan, kemalasan, penyimpangan, maka tibalah waktu untuk ta'qib, targhib dengan tarhib, iaitu panggil sebagai hukuman. Maka inilah usul Al-Quran yang patut kita terapkan dalam pendidikan. Cikgu baik, ibu bapa baik. Jadi di sini Allah SWT intikal, membawa perhitungan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan itu berupa segala yang di langit yang dapat kita lihat, bumi, bintang, matahari, bulan. Kemudian menyebut tentang lautan yang menghimpunkan pengajaran, satu untuk kita ambil sebagai ilham. Ini dalam bab berkaitan ilham yang Allah berikan dalam hati manusia. Contohnya telah kita bincangkan sama ada yang merujuk kepada kisah Nabi Nuh AS. Tak kali Allah menyelamatkan umat yang beriman itu di atas safinah, kapal. Maka itu merupakan satu imtinan, satu nikmat yang Allah berikan. Hingga kekuatan yang ada pada Al-Quran ini dari bab yang dipanggil sebagai tasfir fani oleh Syekh Qutub. Ini yang dipanggil oleh Abdul Qahir Al-Jurjani dalam buku beliau Dalailul Ijaz, Asrarul Balagha. Kekuatan yang ada pada Al-Quran itu istintak. Maknanya kekuatan yang ada pada ayat Quran ini, dia menjelmakan di hadapan kita tajsid, menampakkan satu benda itu seumpama dia adalah satu objek yang dapat bergerak di hadapan mata kepala kita untuk kita fikirkan. Jadi nikmat menaiki kapal, walaupun tak semua kita nelayan, tak semua kita kelasi kapten dan sebagainya, tetapi kapal adalah satu benda yang nampak di hadapan mata. Bahkan nikmat yang diberikan oleh Allah di situ, nikmat berfikir, sehingga menyebabkan manusia dapat membuat satu yang besar, besi yang berat, boleh terapung di lautan untuk membawa berbagai muatan untuk kebaikan manusia. Maka inilah yang ditekankan oleh Allah, merupakan ilham yang Allah berikan kepada Nabi Nuh AS dan kepada manusia yang selepas itu untuk membawa segala keperluan mereka tempat ke tempat. Dan Allah ceritakan juga tentang nikmat selamat daripada al-gharaq, iaitu tenggelam dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh dan juga mereka yang datang kemudian. Maka ini adalah satu nikmat yang Allah berikan untuk lil minna fi dhinnil ibrah. Ini merupakan satu ungkitan yang Allah mengungkit ini sifat Allah Al-Mannan, menceritakan segala nikmat itu untuk manusia berfikir dan supaya akhirnya mereka beriman kepada Allah SWT.
Ayat ini menceritakan tentang satu nikmat ilham. Kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir. Apa dia ilham ni tuan-tuan? Ilham ni kata Ibn Al-Athir, an yulqillah fi nafsi amran yab'athu al-'abdu 'ala al-fi'li aw at-tarki. Dalam kitabnya Jami' al-Usul, Ibn Al-Athir mengatakan bahawa ilham ni satu benda yang Allah campakkan dalam hati manusia yang akan membantu dia untuk bertindak ataupun meninggalkan satu tindakan. Kata Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pula, al-ilham merupakan ilqa' ma'na fil qalbi yatma'innu lahu sadr, yang mana Allah SWT ikhtassallahu bihi ba'd asfiya'i. Jadi kata Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama besar dalam mazhab Syafi'i ini, bahawa ia merupakan satu benda yang dicampakkan dalam hati manusia, yang menyebabkan hati itu tenang dan diberikan oleh Allah secara khusus kepada asfiya'ihi, awliya'ihi, kepada para wali. Ini dalam kitabnya Al-Hudud Al-Aniqah. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni tuan-tuan, ni satu benda yang menarik untuk kita fikirkan. Khawatir. Imam Muntawri Syarawi yang selalu saya bawakan tafsir beliau dalam sesi bersama dengan tuan-tuan dalam Bayung Al-Quran ini, bahawa beliau mengatakan segala yang beliau sampaikan itu khawatir. Dulu saya terangkan kepada tuan-tuan, antara khawatir, khatir, hadisun nafsi, antara hawajis, ini antara azam, niyatun, dia ada peringkat-peringkat dia dalam akal kita, lintasan fikiran kita, satu yang diazamkan, dibulatkan tekad dan sebagainya. Jadi kadang-kadang khawatir ni adalah ilham yang Allah Taala berikan dalam hati manusia. Kadang-kadang ia merupakan bisikan daripada syaitan juga. Kerana itu Nabi SAW pernah menceritakan ada manusia yang diberikan ilham oleh Allah Taala. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, laqad kana fima qablakum min al-umami muhaddathun fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Dalam hadis riwayat Bukhari, bahawa Nabi SAW telah menyatakan bahawa di kalangan orang sebelum kamu ada di kalangan mereka yang diberi ilham oleh Allah SWT. Termasuklah pemimpin negara Mesir ketika beliau mimpi melihat gandum, tangkai gandum yang kering dengan tangkai gandum yang basah, lembu yang gemuk dengan lembu yang kurus. Itu merupakan ilham. Kadang-kadang si kafir pun mendapat nikmat ini kerana kehebatan yang daripada Allah SWT diberi kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Maka Nabi telah mengatakan dalam umat ini pun ada orang yang muhaddath. Muhaddath ini berarti orang yang Allah beri ilham kepadanya. Kalaulah ada di kalangan mereka yang mendapat ilham itu di kalangan umatku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itulah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ini merujuk kepada ilham sebenarnya. Ini muhaddath, tahdith, orang yang mendapat satu bisikan dalam hatinya, bukan bisikan berupa rasukan ataupun perkara halusinasi tuan-tuan ya. Ini merupakan ilham. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, ni bagi orang yang saleh, wali Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan jumlatu asnafil wahyi ilal anbiya. Ia merupakan satu bahagian 1/46 daripada juzuk kenabian yang Allah campakkan dalam hati orang yang tertentu di kalangan hamba-hamba yang terpilih. Jadi menarik untuk kita bincangkan ilham ini kerana Allah Taala menekankan nikmat tersebut, nikmat pemberian ilmu yang berasaskan kepada ilham buat seorang nabi yang sebenarnya merupakan wahyu. Kalau pangkat seperti nabi itu, ilham adalah wahyu. Tapi bagi orang yang biasa yang bukannya nabi, maka itu diberi sebagai ilham. Kata Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, unasun muhaddathun, ini adalah maksudnya orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kata Imam Qurtubi, ini kerana sesuatu kelebihan yang ada pada mereka seperti qiyamul lail. Kerana itu bila Allah menyatakan tentang kehebatan orang berfikir itu, kerana ilham juga mungkin satu komponen daripadanya kerana berfikir. Sentiasa bila ditekankan perkataan ulul albab dalam Al-Quran, iaitu labib, jamak kepada labib, albab, datang perkataan lubbun. Kalau kita lihat sebiji kelapa yang kita potong ataupun kita kupas itu, bahagian dalam yang putih, isi yang lembut, itulah namanya lub. Maknanya setiap kali Allah menyentuh perkataan labib, albab, ia merujuk kepada mereka yang punya waktu dengan Allah, yang dibangunkan melalui qiyamul lail secara konsisten, istiqamah. Lagi menjauhi perkara-perkara yang haram pada perkataan, pada makanan, pada pakaian, pada tindak tanduk, maka itu juga menyumbang untuk seorang itu mendapat ilham di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah merupakan di antara karamah yang Allah muliakan dengannya, kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, wahia karamatun yukrimullahu biha man syaa min salih ibadi wa hazi manzilatun jalilatun min manazil awliya. Kata beliau dalam Faidul Qadir bahawa ilham adalah satu karamah yang Allah berikan kepada orang yang saleh di kalangan hamba-hambanya, yang merupakan satu manzilah, kedudukan, maqamah yang mulia di sisi orang-orang terpilih ikan wali. Jadi jelas kepada kita tuan-tuan, sebenarnya ilham ini adalah satu yang diberikan oleh Allah dalam hati, dicurahkan oleh Allah dengan kasih sayangnya dalam hati bagi mereka yang layak, bila muqaddimat wala tafkir atau ijtihad.
Dia bukan syaratnya mesti belajar tinggi, mendapat menggondol sijil tertentu di peringkat tertinggi. Tidak. Ia merupakan satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berjaya dalam perniagaan, tanyalah kepada dia sebagai contohnya. Anda belajar tinggi di tempat, mendapat PhD dalam bisnes ke? Kebanyakan mereka tidak. Mungkin kalau ada pun degree atau diploma saja. Tapi ini merupakan ilham yang Allah beri, bukan pada semua orang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan itu, kalau kita lihat kisah yang berlaku pada zaman kerajaan Islam Bani Umayyah, seorang yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, himpunkan aku bersama dengan dia yang menggali parit, dia menggali lubang, dia yang menggali terowong. Tahu tak tuan kisah ilham yang dicampakkan oleh Allah dalam hati seorang tentera ketika mereka mengepung kota yang besar itu dan tidak berjaya untuk membukanya. Sehingga pemimpin tertinggi mengatakan, andai kita tidak berjaya membuka kota ini dalam tempoh 1-2 hari ini, nampaknya kita kena pulang kerana salji makin tebal dan tentera ramai yang mati dan bekalan pun makin kurang. Tiba-tiba pada malam itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah telah memuliakan mereka dengan berlakunya pembukaan tempat tersebut. Maka ia dibuka dan tentera Islam berjaya menerobos masuk dalam kota tersebut. Ini ketika pembukaan sebelum Konstantinia, sebelum pembukaan Konstantinopel. Maka si pemimpin tertinggi umat Islam ini menjadi gembira bunga kepalang, mengata kepada tenteranya buat pengumuman penting. Siapa yang telah buka kota ini tolong tampil. Saya nak kenal kepada siapa gerangannya. Tidak seorang pun yang datang. Menyedari perkara ini, pemimpin tertinggi itu berkata, kalau saudara malu untuk tampil ke hadapan, maka sudilah datang ke kemah saya pada waktu malam nanti jam 3 pagi. Kerana saya tahu kalian adalah ahlul qiyam. Orang yang qiyamul lail diberi oleh Allah apa yang tidak diberi kepada mereka yang tidak qiyamul lail. Satu kesaan kepada saya dan tuan-tuan untuk kita mengimarahkan malam dengan perhubungan yang rapat dengan Allah SWT. Maka ketua tentera itu pun menanti pada waktu yang dijanjikan, ditetapkan. Tiba-tiba tampillah di hadapannya seorang tentera yang berpakaian penuh menutup wajahnya. Tidak kelihatan batang hidungnya. Tidak kelihatan mukanya dalam kegelapan malam. Dan beliau beri salam kepada Amir. Assalamualaikum ayuhal Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hajat kamu datang pada waktu yang begini? Jawapannya, memenuhi perintah Al-Amir. Apa perintah aku siang tadi? Aku ingin Tuan ingin bertemu dengan pembuka ruang yang telah berjaya menyebabkan tentera kita menerobos masuk dan jatuhlah kota musuh itu ke tangan kita. Maka saya datang untuk memenuhi permintaan tersebut atas permintaan Tuan. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana telah menemukan aku dengan yang berjasa besar buat tentera Islam ini. Jawapan tentera yang hadir itu, Tuan, sebelum menerima permintaan daripada saya, Tuan kena terima 3 syarat. Apakah syaratnya saudara? Yang pertama, Tuan tidak boleh bertanya siapakah nama saya. Yang kedua, Tuan tidak boleh melihat bagaimanakah rupa saya. Yang ketiga, andai perkara ini diketahui juga orang kelak, maka Tuan dilarang memberi sebarang penganugerahan, kelebihan, bingat dan pangkat kepada saya. Allahu Akbar. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, la hawla wa la quwata illa billah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, syahadu kita membaca kisah sedemikian, tuan-tuan. InsyaAllah saya akan huraikan lanjut bagaimanakah kelebihan orang yang dapat ilham ini dalam kaitannya bila Allah menyebut perkara-perkara sedemikian. Kerana ia satu imtinan, satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya, Nabi Nuh, ataupun siapa saja untuk membina kenderaan di lautan dan di daratan. Dan kita akan lihat bagaimana ketersusunan nikmat ini, langit, bumi dan lautan disebut oleh Allah SWT seperti diungkapkan oleh Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya. InsyaAllah kita bertemu dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.